Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf, sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting, tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka Ekstra. Nampaknya kita hari ni tempat kat Hawaii. Pokok tu pokok betul ke pokok apa tu? Dia hidup. Hidup Hidup. Hidup segan mati tak mau. Wow. Okey, terima kasih pada korang semua yang sudi tonton yang ni tengok Puaka Ekstra. Nak bagi tahulah semua kita mulakan apa-apa seperti biasa. Kalau yang ada yang selalu ikut kita tengok Puaka Ekstra, tengok Puaka ni semua, yang belum subscribe. Yang belum follow Instagram, follow Facebook tu semua, yang tak update tu semua, TikTok semua yang tak update tu boleh ikut aja. InsyaAllah kita update lah. InsyaAllah kita busy. Okey, dan satu lagi yang kalau masih lagi ada masa lagi, kalau korang nak ikut kita pergi mana tu? KL. Yes. Kita pergi 21st until 23rd of October, insyaAllah. Join je lah, bawa dengan family members apa semua, enjoy kat sana. Telefon je nombor tu. Memang nombor tu nombor Malaysia, tapi yang bantu kita kat sana orang Singapura. Orang Singapura. Sebab ada cakap apa tau, dia pun busy. Dia handle apa tu kata orang tu macam pergi trip sana, trip sini. Dia kan safar trips Safar trips, yes. So kadang dia pun minta maaf, minta maaf pada semua. Kadang dia lambat nak balas email. Dia buat kerja seorang je, dia lambat. So minta maaf lah kalau ada yang rasa rasa macam ni aku kena tipu ke? Dia rasa macam gitu sebab dah bayar semua tapi tak ada balas, tak ada apa. So jangan risau. Sebab kalau diorang tipu, kita pun malu. Betul. Kalau tipu, kita pun tipu. Tertipu. Jangan. Mudah-mudahan kita tak tertipu, kita selamat ke KL satu hari. Walaupun banyak ataupun sikit orang yang pergi pun, kita tak tahu Betul. Yang penting kita happy. Relax je. Yang penting yang banyak penting ya. Satu lagi kalau you all semua ada banyak soalan nak tanya pasal ruqyah, pasal kena buat orang, kena apa, nak berobat, nak apa tu semua. Simpan semua, tulis sebab bila kita kat KL nanti kita akan satu session, kita akan throw question. Tanya je Ustaz. Betul. Jangan nak merayat PKLCC Ustaz Jangan bagi tahu orang. Tapi kalau dah malam pukul 10 semua masuk tidur, okey? Sebab kita pergi swimming. Wow. Kita pergi swimming, tak adalah. Swimming. Okey, kita ke Puaka Ekstra dan topik hari ini ada orang email. Saya bacakan Apa tu? Assalamualaikum Ustaz dan tim Puaka. Waalaikumsalam. So, daripada tak sebut nama lah sebab tak tahu kan. Okey. Soalan saya, boleh tak atau lebih penting mujarab tak kalau wanita yang azan apabila dalam keadaan terdesak hendak mengusir jin dan bila hendak meruqyahkan rumah. Walaupun ada kaum lelaki seperti anak lelaki, teenager, anak remaja yang kurang tahu nak melaungkan azan, jin takut tak atau diketawakan kalau wanita yang azan? So first nak tahulah kaum hawa ni boleh azan ke tidak, kalau tak ada apa-apa yang membantu, tak kan nak harapkan anak yang masih kecil ke ataupun teenager yang takut nak azan juga kan. Ataupun kadang tak biasa. Okey. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap tentang yang azan tadi tu. Sebaiknya sebelum saya jawab soalan tadi tu, lebih baik kita faham dulu tentang azan. Itu saya rasa lebih tepat lagi, baru nanti kita akan masuk ke jawapan daripada soalan tersebut. Okay. So first sekali adalah kata azan. So azan, cara sebutannya adalah bukan azan, tapi azan. Huruf za. Azan. So azan maksudnya apa?
pemberitahuan ataupun memberitahu. Ini maknanya azan. Jadi ketika masuknya waktu azan, maka adalah pemberitahuan kepada kaum muslimin bahawasanya telah masuk waktu fardu ataupun waktu solat. Itu yang basic yang semua orang faham. Okay. Dan ada satu namanya azan, satu namanya iqamah. Iqamah itu yang biasanya kita faham adalah qamat. Yang sebelum kita mulakan solat, setelah azan baru ada namanya iqamah ataupun qamat, baru nanti kita akan solat. Nah, yes. So yang azan lebih panjang, yang iqamah ataupun qamat itu lebih pendek. Jadi kalau untuk yang azan ni, kita kena faham dulu tentang sejarah azan. Jadi sejarah azan ni macam mana, kenapa dan sejak bila ni ada azan? Apakah daripada zaman Nabi Adam AS, ataupun daripada zaman Nabi Sulaiman, ataupun zaman Rasul, ataupun zaman mungkin zaman sahabat, ataupun zaman inilah tahun 2000 ke apa baru start adanya azan. Macam mana? So first kali tentang azan adalah sebetulnya ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu tersebut banyak orang berfikir macam mana untuk memanggil orang-orang untuk solat berjamaah ataupun menandakan bahawasanya telah masuk waktu fardu. Maka kebanyakan orang memberikan masukan. Antaranya pakai loceng, maknanya bunyikan tong 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 beduk ataupun loceng, ataupun ada yang membakar sesuatu dan lain-lainnya. So there's a lot of things. Ada yang bersiul-siul dan lain-lainnya. Oh ya? Yes. Tapi komersial kata tak boleh. Untuk memberitahu pada zaman tersebut. Untuk beritahu. Azan. Itu macam alam alam subuh yang kita tak bangun-bangun tu. Macam gitu bunyi dia. Saya bangun, apa pula kita tak bangun? Saya yang cakap bersiul. Macam bom nak meletup pun saya diam. Aduh, okay. So there's a lot of pendapat-pendapat yang beri masukan. Hingga akhirnya ambil persetujuan bahawasanya bunyikan loceng. So Rasulullah SAW pun setuju untuk membunyikan loceng untuk memberitahu kepada kaum muslimin pada zaman tersebut yang telah masuk waktu fardu dan pada siap untuk solat berjamaah. Maka ada salah satu sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid ni pada satu ketika setelah diberitahu bahawasanya confirm untuk dibunyikan loceng, maka setelah itu dia pun bermalam, kemudian dia tidur. Ketika dalam mimpi tersebut, dia berjumpa dengan seseorang yang di mana Abdullah bin Zaid ni sedang memegang loceng tersebut. Kemudian orang tu loceng, bel. So tanyakan pada orang tu tanya kepada Abdullah bin Zaid bahawasanya apakah engkau menjual loceng ni? Dia cakap, oh tidak, aku ingin menandakan kepada orang lain bahawasanya telah masuk waktu fardu. Maka kata orang tersebut yang tak dikenali itu, diberitahu, aku akan memberitahu kamu, mengajarkan kamu beberapa kalimat yang lebih baik daripada loceng tersebut, membunyikan loceng tersebut. Maka Abdullah bin Zaid pun tanya, apakah itu? Maka diajarkan 15 kalimat. 15 kalimat. Iaitu 2 daripada takbir, 4 daripada takbir. Maknanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian 2 hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kemudian 2 hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian 2 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian 1 kalimat tauhid. La ilaha illallah. So 15 kalimat ini. Kemudian orang tersebut menjauh, kemudian dikatakan lagi, aku akan mengajarkanmu juga iqamah, maknanya qamat. Maka itu lebih pendek daripada yang tadi 15 kalimat. Kemudian setelah itu beliau pun bangun, kemudian pada waktu subuhnya beliau memberitahu Rasulullah SAW. Kemudian Rasul beritahu kepada Abdullah bin Zaid ni,
sadaqta, maknanya benar. Engkau pergi ke Bilal dan memberitahu Bilal, ajarkanlah Bilal lafaz-lafaz tersebut. Dan pada waktu tersebut Bilal ni termasuk daripada hamba daripada Umayyah bin Khalaf. Beliau seorang daripada Habsyah. Habsyah tu daripada Afrika. Dan terkenal sekali Bilal, suaranya itu lantang sekali, kuat sekali. Jadi Abdullah bin Zaid ni memberitahu, mengajarkan lafaz-lafaz yang ada dalam mimpi tersebut kepada Sayyidina Bilal. Kemudian Sayyidina Bilal pun mengazan dengan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid hingga terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab masa itu dengar kat dalam rumahnya. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar lafaz tersebut, laungan tersebut, maka beliau pun keluar kemudian katakan apa? Demi zat yang mengutuskan yang hak, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah bermimpi sama seperti ini lafaz-lafaznya. Wow. Maknanya Abdullah bin Zaid mimpi seperti itu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab pun mimpi benda yang sama, yang exact sekali. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan Alhamdulillah. Ini adalah salah satu hadis Nabi SAW. So, itu adalah di antara sejarah tentang azan. Okay. Kemudian dalam soalan tadi itu, tentang apakah seorang perempuan boleh azan ketika dalam keadaan terdesak ataupun ketika seorang itu kena rasuk. Yes, boleh. Jadi azan ni boleh dikumandangkan oleh lelaki ataupun perempuan. Akan tetapi kalau untuk perempuan, kita kena faham bahawasanya perempuan ni suaranya itu ada dia punya had dia. Maknanya termasuk daripada aurat. Okay. Jadi dia punya hukum dia tak sama dengan lelaki. Maknanya kita dah boleh naik mimbar kemudian dia azan. Tak boleh seperti itu. So dia hanya azan, hanya boleh terdengar daripada dirinya sendiri dan isi daripada rumah tersebut sahaja. Gitu. Jadi apalah lagi kalau dalam keadaan terdesak, dipersilahkan untuk azan. Kalau nak azan, boleh azan. Cuma masalah di sini adalah ketika seseorang tu azan, ada beberapa perkara yang patut diperhatikan. Yang pertama sekali, ketika dia azan, dia bukan azan disebabkan inilah azan ataupun aku tahu azan. Bukan. Ketika dia mengucapkan azan, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi ketika kita lafazkan Allah Maha Besar, make sure dalam hati kita pun meyakini bahawasanya Allah Maha Besar. Bukan keluarga kita lebih besar, bukan kita punya harta lebih besar, bukan jabatan kita lebih besar, bukan diri kita lebih besar. Jadi ketika kita mengucapkan penuh dengan kekhusyuan, itu yang sebaik-baiknya. Jadi jangan hanya azan disebabkan aku punya suara sedap, aku nak lantunkan azan begini begitu. Tapi di mana dia punya khusyuknya? Jadi lebih baik orang yang ketika azannya itu dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawaduk, dengan penuh makna ketika dia azan, tapi suaranya tak begitu sedap. Dibandingkan orang yang lengguknya sedap sini, sana lengguk. Sedap. Orang dengar pun, syoknya. Tapi dia sendiri dalam hati, tak ada rasa apa-apa. Jadi jangan sampai begitu. Tak ada jiwa lah. Tak ada jiwa, yes. So, that's the first thing. Kemudian, yang kedua adalah apa tadi? Dia punya soalan dia. Dia boleh ke tidak sebab anak perempuan tak, anak lelaki tak boleh. Ya. Okay. Sebaiknya, kalau selagi mana ada lelaki kat dalam rumah yang mana boleh azan, suruh untuk azan. Kalau dia betul-betul tak tahu, maka ajarkan. Ajarkan. Bila lagi, especially kalau macam berdasarkan tadi email tadi, adalah remaja. So kita cakap remaja maknanya bukan umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Maknanya sudah besar ataupun mungkin belas tahun. Dah balik. Dah balik. Maka sebaiknya untuk kita ajarkan, bila lagi kita nak ajarkan dia untuk azan, maka tanamlah pendidikan tersebut daripada awal, daripada kecil kita dah cuba untuk ajar lagi. Daripada 5 tahun, 6 tahun. Kadang-kadang anak kita rasa segan, malu ataupun tak tahu macam nak azan. Kerana apa? Bukan kerana mereka yang lemah, mereka yang salah ataupun mereka yang tak nak tahu.
kadang-kadang disebabkan oleh diri kita sendiri yang tak menunjukkan contoh sehingga dia tak rasa kekok untuk azan. Kalau kita kat dalam rumah, kita selalu azan. Tiap kali maghrib, asar, isyak ke apa, kadang-kadang kita, saya faham kadang-kadang kat Singapura ni kita tak dapat solat berjamaah the whole 5 waktu kan. Kadang kita balik kerja lebih kurang maghrib kita boleh solat berjamaah, ataupun kadang-kadang ada yang isyak boleh solat jemaah. Ya silakan. Daripada maghrib tersebut, kita tunjukkan contoh yang pertama, kita azan dulu. Baru setelah beberapa kali, kita ajarkan sekali anak-anak kita, baru kita suruh anak kita. So anak kita kalau ada 4 orang, at least daripada 4-4 tu, hari ini si A, besoknya si B, kemudian si C, kemudian tukar-tukar gitu je. Jadi mereka pun tak akan kekok bila disuruh untuk azan, ataupun ketika dirinya dalam keadaan bersendirian pun dia kan azan juga. Begitu. Mungkin saya rasa apa tahu, ada yang macam segan ataupun malu nak azan sebab selalu kita dengar azan kat radio, kat masjid semua sedap. Jadi mungkin masyarakat ataupun manusia zaman sekarang ke apa gitu fikir apa tahu, oh kalau aku azan mungkin aku nak kena lengan-lenggok mesti sama. Cara azan macam sama tu yang mungkin orang macam malu. Tapi sebenarnya kalau macam biasa pun okey kan? Ya, biasa sudah okey. Dia tak payah terlalu lenggok-lenggok sangat apa semua. Biasa sahaja. Relax sahaja. Kalau macam berbuat pun boleh kan? Boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Contoh seperti ini ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Cukup, dah habis azan. Ya tak payah nak R&B kan ke jazz kan ke, tak payah. Ya. Allah, tak payah cuma tak payah macam nak So, tapi kalau you ada macam kelebihan tersebut, silakan. Nak mempersedapkan lagi. Yes, kasih semangat lagi ahli keluarga ketika dengar ke apa, dipersilakan. Tapi yang basic it's enough. Jangan malu. Jangan malu. Satunya malu takut dia cakap sumbang. Biarlah. Ya, tak kisahlah, sumbang pun sumbang lah, tak kisahlah. Cakap pasal tu, satu pasal wanita tu kan. Kalau macam rumah kau nak sewa rumah, taruhlah single parent. Dia dapat seorang, tak ada bersuami dengan anak je. Jadi sebagai wanita pun diorang boleh azankan sewa rumah biasa kan? Ya, boleh. Dalam keadaan bersih? Of course dalam keadaan bersih ya. Dalam keadaan bersih apa ni semua boleh azankan rumah. So bila kita azankan, kalau untuk rumah, kalau boleh lantang sedikit lah. Jadi terdengar daripada setiap bilik hingga ke storeroom, ke dapur dan lain-lainnya. Begitu. Tapi kalau you tak nak terlalu lantang sangat, then you do every room. So ada 3 bilik, buatlah 3 bilik tu. Then kat hall dengan kat dapur, contohnya seperti itu. Boleh, silakan. Buat itu. Dia it's always best to ruqyah rumah ni selain daripada azan adalah di antara hadis Nabi SAW adalah tentang pembacaan surah Al-Baqarah. Jadi dalam hadis Nabi SAW, siapa sahaja yang bacakan surah Al-Baqarah pada satu rumah, maka syaitan tidak akan masuk pada rumah tersebut. Ataupun dalam hadis Nabi SAW, siapa sahaja yang membacakan surah Al-Baqarah, maka syaitan akan keluar daripada rumah tersebut. Pun ada juga. So ada lagi hadis yang a bit da'if, atau hadis yang agak lemah sedikit. Siapa sahaja yang bacakan surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan masuk rumah tersebut selama 3 hari. So there's a lot of hadis Nabi SAW tentang pembacaan surah Al-Baqarah pada satu rumah. Dalam hadis Nabi SAW yang lain dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian ini seperti kubur. Maknanya apa? Sunyi, senyap, sepi, tak ada ibadah, tak ada solat, tak ada zikir, tak ada pembacaan Al-Quran. Tak nak seperti itu. So you have to hype the house dengan bacaan Al-Quran. Ada orang kadang dia spray setiap hari apa semua, tapi dalam rumah tak ada ibadah, tak ada solat berjamaah, tak ada ibadah ataupun ngaji yang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pembacaan Quran, bacaan Yasin dan lain-lainnya, maka
dia jadi macam kubur, sunyi setiap sepi. So tak nak seperti itu. Hide the house dengan bacaan Al-Quran. Biar apa? Biar rahmat Allah selalu turun dalam rumah tersebut. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat pada satu rumah, maka Allah akan jaga rumah tersebut dan orang-orang yang duduk dalam rumah, insya-Allah. Jadi gitu. So tak payah risau. Dan itu, then after that dah boleh spray already. Kan? Oi, gantikanlah, takkan macam skrapapa. Banyak pula lagu-lagu macam itu. Oh, untuk kan? dalam rumah. Yes. Itu bolehlah pula Yeah, jangan isikan dengan lagu-lagu yang kurang-kurangkan faedah. Okey, cakap pasal apa tadi? Ya Allah. Rumah. Bukan. Azan. Bukan azan. Yang ayat tu apa tadi? Ya Allah. Baqarah. Surah Baqarah, ya. Surah Baqarah tu kalau misalnya macam tak boleh, kita masih belum pandai, kita just on kan using MP3 apa, YouTube pun boleh juga. Boleh juga, cuma kurang afdal. Sebab ketika kita bacakan rumah dengan surah Al-Baqarah, perlu ada niatnya. Maknanya niatkan dalam diri je bahawasanya kita nak rukiahkan rumah dengan bacaan surah Al-Baqarah. Tapi MP3 ke apa-apa yang lain-lain kan, ni benda kan device. So device ni dia tak boleh dia tak boleh niat dalam diri. Kan? Tapi ni bukan kenapa kita discuss tapi dia tak baca kan, tak terbaca dia, kan. Dia hanya boleh on saja. Dia betul. macam mana orang device is on. The Bluetooth device is sebab takut apa tahu, bila kita cakap macam gini, nanti orang yang apa tahu, amak aku belum belajar, aku belum tahu, jadi tak payah on apa-apa lah. Kita jangan, tapi kita biar on. Niat kita nak belajar, jadi kita on selalu, kita pun boleh macam hafal lagu. Korang main on lagu biasanya lama-lama ambil store. So boleh kan, tu on, tapi slowly kita boleh. pun Tapi selagi mana yang you boleh baca. Tapi baca ni bukan maknanya you duduk kena juga baca straight gitu sampai habis tahu. Tak. Kalau you perlukan untuk bagi-bagi dalam family members satu hari itu bagi-bagi berapa page. So dalam 3 hari settle ataupun dalam 2 minggu settle. Boleh, tak ada masalah. Berapa page Semua lebih kurang dalam 2 juzuk lebih. 2 juzuk lebih. 1 juz 5. 20. Mana 5? 20. Dia kena masuk 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 page. 10 page. 20 lembar. 2 juz 20 lah. 2 juz lebih. Okey. Faham. Okey. Itu dia. Jadi kaum hawa, wanita, perempuan, korang boleh azan. Kalau tak ada macam emergency case, boleh azan. Tapi kata volume kuat ke pelan tu, macam Ustaz cakap, make sure setiap bilik boleh dengar lah. Kalau kita normal lah, kalau kita selalu kat bilik, nanti kalau TV kat luar boleh kuat, orang berbual kita boleh dengar di dalam bilik. Gunakan that volume punya level, dah okey dah. Kan? Sure. Lepas tu satu lagi, bagi ada yang baru nak pindah rumah ke apa, baik kaum hadam, lelaki ni semua, ada yang segan nak azan, jangan malu-malu. Just azan. Pedulikan orang nak ketawa ke tidak. Tu dah pasal, you cakap macam biasa je. Macam apa tadi contoh tu, tak payah nak berlingguk-lingguk. Tak perlu. Taranum-taranum semua. You should Google, belajar. Apa? Tak, you should Google azan kat Tarim. Kat Tarim. Yaman. Google aja. Azan kat Yaman, Tarim. Tarim. Tarim ataupun Tareem. Tarim. Biasa Dia macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam normal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang ini orang-orang tua lah. Tapi that's how diorang punya ini. Masing-masing ada orang nak lagu-lagu kan? Terpulang. Mana-mana. Jangan segan-segan. Itu yang diajarkan kan dalam Islam. Maka be proud with it. So yang nak semak rumah tu, nak rukiah rumah tu, jangan malu. Rukiah rumah sendiri. Buat sendiri. Okey, kawan-kawanku, jangan message aku lagi. Sebab kawan panggil saya suruh rukiah rumah dia. Jangan message saya. Allahu Akbar. Saya block awak. Belajar sendiri. Dia tak tolong kawan tau. Belajar sendiri. Dah ajar kan, macam nak semak rumah, nak rukiah rumah, azan. Lepas tu pergi kat setiap corner, baca yang Ustaz Raja 5 ayat tu. Masuk juga dengan ayat
Yasin ayat apa 9 Yasin Yasin 9 tu. Oh, masya-Allah. Dah, Perempuan cukup. macam Ustaz Azhar terus. Basuh spray. Spray lah. Yakin. Yakin tu mesti ada dalam diri. Oh. Nampak. Janggut dia Ustaz. Kala-kala. Okey, tu je gurau-gurau. Tapi kau boleh buat sendirilah. Kalau malu biar tak ada orang kan, baru pindah kan tak ada orang, buat sendiri. Boleh tengok handphone kan. Betul. Yasin ayat 9 tak tahu baca gitu kat every corner tu kan. Every corner. Okey, itu saja untuk hari ni. Azan. Diharapkan apa yang peminat yang tanya dah dijawab oleh ustaz. Jangan risau. Syaitan tak akan ketawakan ke Oh apa ya semua. dia cakap. Kan dari soalan tu kan. Apakah syaitan akan ketawakan ke ataupun apa satu lagi? Dia cakap itu je, ketawakan. Tak, diorang tak akan takut. Diorang akan takut actually. Bila kita ajarkan anak kita juga, mereka pun akan takut juga. Jangan risau. Azan je. Kita manusia overthinking, terlalu fikir sangat pasal orang, pasal setan. Macam, setan akan ketahukan aku. Macam, tak payah. Cakap pandai saya. Betul. Go je. Okey, itu saja untuk hari ini. Diharapkan you all semuanya sikit sebanyak dapatlah belajar daripada episod kali ini dan jangan malu. Azan. And itu saja. Terima kasih pada yang dah selalu bagi support pada kami, dah selalu WhatsApp, PayNow pada kami. Terima kasih banyak. Kau nak yang belum PayNow, kau nak bantu kita buat, boleh silakan PayNow sekarang. Kat bawah sini. Lepas tu thank you untuk kita punya sponsors juga. Antaranya Most Around the World. Betul. Yang dah sponsor. Apa lagi yang sponsor? Yang ada mungkin sekarang tengah risau nak beli rumah, nak cari rumah, macam mana nak buat pasal hartanah tu semua. Telefon je ada Tag Team SG. Diorang akan telefon korang balik, dia akan discuss dan sebagainya. Apanya? Tak ada. Wow. Kita pakai jam lah, Sama juga. Kita pakai jam daripada Vortex. Time to Hijrah. Time to Hijrah. One of my favorite sekarang. Yeah. Time to Hijrah. Selamat tak pilih tu. Siapa yang dalam hitam? Sebab saya dah cari yang this color. Dah lama. Dia macam champagne color. Champagne gitu. Kan? Mampu tak pakai jam ni? Tak. Selamat tak mampu. Pakai Rukia apa semua? Sebab dia champagne. Susah sampai lazim. Kita gurau je. Okey, kalau nak beli jam gini, nak tahu apa-apa, pergi jumpa Sulaiman, pergi message dia orang. Time to Hijrah ataupun ya Allah, sempat ni saya ingat Time to Hijrah aje. The clockwise. Clock specialist. Ni dia. Lupalah. Dia bukan anti clockwise. Macam gitulah. Macam gitu. Okey. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Poker Extra. Jumpa lagi. Satu lagi lupa. Nak PKL. Okey, jangan lupa. PKL kat bawah sini nampak. Cepat. Bye. Okey. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.